depan nilai kita semua. Jalan berliku tentu mencabar. Bersama kita harungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Pertamanya saya akan membincangkan mengenai tawaran daripada Kerajaan Pakatan Rakyat, insya-Allah, khususnya di negeri Pahang Darul Makmur ini, di mana di antara tawaran yang menarik merupakan satu tawaran yang belum pernah ditawarkan oleh kerajaan sebelum ini, iaitu tawaran untuk memberi kepada rakyat satu lot tapak rumah kepada satu keluarga yang layak. Tawaran ini saja bukannya tawaran yang diada-adakan ataupun sahaja merupakan tawaran pilihan raya, tetapi ia lebih kepada praktikal ataupun tawaran yang ada rasional, di mana tawaran ini kepada seluruh rakyat negeri Pahang yang layak bermaksud bukan semua keluarga yang boleh memiliki tanah, tetapi keluarga yang layak dia akan mempertimbangkan dengan asas-asas yang ditetapkan oleh pihak berkuasa negeri pada waktu itu. Pakatan Rakyat merancang bahawa berdasarkan kepada keluasan tanah negeri Pahang yang banyak, sebelum ini telah dilupuskan ataupun telah diluluskan oleh kerajaan negeri melalui unit perancang ekonomi negeri, telah diluluskan sama ada melalui Perbadanan Setiausaha Kerajaan, beribu-ribu ekar, berpuluh-puluh ribu ekar dan hampir 100,000 ekar lebih, tetapi hasilnya tidak dimanfaatkan oleh sasaran ataupun rakyat yang begitu memerlukan, tetapi sasaran ini hanyalah lebih berbentuk komersial kepada syarikat-syarikat besar. Jadi tawaran yang dikatakan sebagai satu lot tapak rumah yang telah disediakan infrastruktur, artinya lot tapak rumah yang mempunyai asas keperluan semasa, iaitu bekalan air contohnya, ataupun jalan raya atau jalan masuk, seterusnya bekalan elektrik dan sebagainya lah, seumpama itu. Kerana kita melihat bahawa kerajaan sebelum ini yang telah meluluskan lot-lot tapak rumah semenjak daripada merdeka dahulu, sebahagian besarnya tidak berdasarkan kepada kemudahan asas. Ini menyebabkan di mana rakyat yang memiliki ataupun menerima kelulusan tanah ini, kebanyakan daripada golongan yang menerima kelulusan ini tidak dapat memanfaatkan tanah itu disebabkan tidak mempunyai infrastruktur yang cukup, tidak punya jalan masuk, tidak punya bekalan elektrik, tidak punya bekalan air, tanah yang jauh, tetapi lot tapak rumah tetapi mempunyai lokasi yang jauh daripada bandar ataupun pinggir bandar ataupun daripada pekan. Oleh itu mereka tidak mampu untuk membina rumah dalam bentuk yang mempunyai kemudahan. Sebahagian daripada mereka terpaksa membelanjakan kos yang besar untuk kawasan yang rendah selalu banjir berpaya. Kos membina rumah dan infrastruktur itu kadang-kadang harganya sama mahal antara harga rumah dan harga kos menambut dan sebagainya. Jadi hasil ataupun cukai tanah dibayar oleh penduduk, sedangkan penduduk tidak boleh membina rumah tersebut. Berdasarkan daripada keluasan tanah yang sedia ada di negeri Pahang ini, jadi tawaran ini adalah merupakan menasabah, tawaran yang menasabah. Walaupun kerajaan yang sedia ada ini mengatakan tidak cukup untuk diberi, itu merupakan sebagai alasan. Kita mengambil kira bahawa penduduk di wilayah persekutuan sudah mencecah sekitar 5 hingga 6 juta. Wilayah persekutuan Kuala Lumpur berbanding dengan keluasan tanah di negeri Pahang, kemungkinan 10 kali ganda wilayah persekutuan baru sama saiznya dengan negeri Pahang.
Artinya Negeri Pahang untuk mencapai kepadatan penduduk seperti wilayah Persekutuan memerlukan masa sehingga 500 tahun. Tetapi proses ini terlalu jauh masa, menunjukkan bahawa Negeri Pahang tidak ada masalah untuk meluluskan lot tapak rumah kerana dalam standard ataupun keluasan yang standard itu sekitar 5,400 kaki ke atas. 5,400 kaki persegi ke atas. Lot banglo lah. Lot banglo. Jadi, Okey. Jadi sekarang ni kita dah jelas dah tu, maknanya lot tanah yang ada infra. Jadi tawaran ini kalau kita tengok relevan atau tidak, dari mana kerajaan Pakatan Rakyat boleh mendapatkan dana tu? Negeri Pahang ini sangat luas. Pertamanya keadaan fizikal. Keadaan fizikal rupa bentuk bumi. Di mana kalau di sebelah Lipis dan Rauh, umpamanya Bentong, kawasan yang berbukit ataupun bergunung, kawasan tinggi, mungkin mereka tidak perlu untuk menambun tanah, tetapi lebih kepada cut and fill ataupun potong dan rata. Tetapi di kawasan-kawasan seperti di kawasan daerah Pekan, Rompen, mungkin sebahagian di Maran, ada kawasan berpaya. Tetapi kawasan ini berhampiran dengan bandar, memerlukan kos untuk menambur. Kita tak nafikan bahawa kos untuk tambur tanah ini adalah tinggi. Dan di situ juga kawasan yang dikenal pasti untuk diadakan kemudahan asas seperti jalan raya dan juga saliran jalan raya dan bekalan air, bekalan elektrik. Di mana kerajaan Pakatan Rakyat merancang sekiranya mereka mentadbir negeri ini, sudah tentulah mereka akan mengenal pasti kawasan yang sesuai terlebih dahulu dan kemudiannya diluluskan oleh kerajaan negeri sebagai kawasan penempatan ataupun zon kediaman. Daripada zon kediaman ini mungkin satu keluasan sebagai contoh 100 ekar ataupun 200 ekar dipecah-pecahkan menjadi 5,400 paling kurang saiz yang minimum ke atas. Ada yang 6,000, ada 7,000 dan sebagainya untuk lot tapak rumah. Jadi berdasarkan layout yang dibuat oleh perancang dan juga pihak juruukur, maka satu master title ataupun satu grant besar mestilah didaftarkan hak milik oleh kerajaan negeri, sama ada melalui Perbadanan Setiausaha Kerajaan Negeri ataupun agensi-agensi kerajaan sebagai pemegang amanah untuk merancang pemecahan lot-lot tanah tersebut. Kemudian setelah diluluskan, kerajaan negeri pada waktu itu meluluskan satu hak milik tanah besar yang mempunyai luasan yang besar. Kemudian mereka boleh menyandarkan dengan adanya pertama syarat tanah yang termaktub pada grant yang besar itu yang didaftarkan adalah syarat kediaman ataupun bangunan sebagai contoh. Kemudian dengan value bangunan ini sudah tentu berbeza, sudah tentu meningkat daripada value pertanian. Dan pada sandaran berasaskan kepada satu grant yang didaftarkan, hak milik ini disandarkan kepada mana-mana institusi keuangan, sama ada bank ataupun mana-mana institusi lainnya. Okey, dari situ kerajaan boleh membuat pinjaman daripada bank. Daripada bank, pinjaman itu bolehlah sebahagian ataupun sejumlah daripada pinjaman itu dibuat untuk kegunaan infrastruktur atau kemudahan asas. Jadi pinjaman itu siapa yang akan bayar? Pinjaman tu gini, kan kita katakan bahawa satu grant yang besar, kemudian dipecahkan lot menjadi lot-lot banglo. Lot banglo itu kita panggil sebagai grant individu ataupun individual title. Individual title ini akan merupakan grant yang akhir yang akan dikeluar. Mula-mula grant besar, kemudian dipecah-pecahkan dijadikan grant individual title. Bila deliver ataupun dikeluarkan grant yang kecil ni, pemberi pinjaman akan memegang semua grant-grant ini
sebagai asas daripada gadaian daripada pihak kerajaan kepada bank. Kemudian mana-mana peserta yang layak ataupun penduduk yang layak yang telah ditemuduga untuk dapat memiliki ataupun diberi dia beri kelulusan, dibenarkan untuk menduduki tanah-tanah ataupun geran-geran tersebut diberi kepada penduduk bolehlah membayar ataupun menebus daripada institusi keuangan itu secara beransur-ansur di atas kadar mampu bayar. Sebagai contoh, kalau sebelum ini tanah yang diluluskan oleh kerajaan di atas lot tapak rumah pada waktu itu sekitar 3,000 atau 4,000. Sekarang ini Kerajaan Pakatan Rakyat kemungkinan menaikkan sehingga 11,000 atau 12,000 termasuk kos menyiapkan kemudahan asas itu. Jadi rakyat nak duduk tidak ada masalah. Air dah ada, elektrik sudah ada, jalan masuk pun sudah ada. Termasuk kemudahan-kemudahan lain seperti taman-taman rekreasi dan kawasan-kawasan lapang, riadah, surau dan sebagainya. Oleh kerana itu, satu mekanisme di mana rakyat mampu bayar, sebagai contoh, dia bayar kepada institusi kewangan Bank Islam, katakan Bank Islam, sebanyak RM200 sebulan. Akhirnya bila dia sudah membayar habis pinjaman itu, mungkin kerajaan menetapkan siapa menerima tawaran lot ini dengan syarat kena bayar RM11,000 atau RM12,000. Maka pinjaman itu diuruskan oleh pihak kerajaan di mana bank itu memegang hak milik sebagai sandaran. Jadi penduduk bolehlah membayar secara beransur-ansur, mungkin 200, mungkin 250 atau kurang daripada itu sebulan kita panggil sebagai mampu bayar. Dan secara tidak langsung rakyat boleh memiliki aset ini dan boleh memanfaatkan aset ini berbanding dengan apa yang dilakukan oleh Kerajaan Barisan Nasional sebelum ini, di mana mereka meluluskan lot tapak rumah, rakyat bayar cukai tanah tetapi tidak boleh duduk kerana tidak ada infrastruktur.